Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Masalah Sabina Yusuf, Nur Ain, Amir Yunus, Nurida Ali, Aida Mario, alhamdulillah semua yang hadir pada pagi ni. Ampun maaf lama dah tak berjumpa dengan tuan-tuan sekalian ya. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Ustazah Nulis. Balik pada Uzbekistan ni kurang sihat sikit tuan-tuan ni. Alhamdulillah syukur dapat bertemu pada pagi ni. Mudah-mudahan ada sikit manfaat boleh dikongsikan sebelum tuan-tuan pergi kerja ataupun yang mulia Syarifah Fidah. Bagi mereka yang sedang berehat, mungkin selepas hantar anak pergi sekolah atau perjalanan pulang dari menghantar anak ke sekolah ya. Mudah-mudahan ada manfaat. MC Syukri, alhamdulillah semua. Ayub Nizan, Nuzila Sudin, alhamdulillah Aziz Ahmad, Wan Zul, Ida Sauda, semua yang hadir pada pagi ni. Jemputlah sahabat kita kena topik pada pagi ni, topik untuk kaum wanita. Wanita yang merupakan tonggak keluarga, ujian yang dialami dalam kehidupan. Kadang-kadang sangka panas hingga petang, hujan tengah hari, itulah patah yang digunakan kadang-kadang melibatkan rumah tangga, bukan? Jadi pada pagi ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu kitab yang istimewa berkenaan kisah kehidupan salah seorang isteri Nabi yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Rizwan Muhammad Jaafar Salan Razia Yusuf dari buku terbaru tajuk Isteri dan Puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ni pada muka surat 57 menceritakan tentang Ummu Habibah radhiyallahu anha. Iaitu perjalanan hidup wanita mulia ini sangat penting untuk ditelusuri oleh kaum muslimah pada masa sekarang. Matlamatnya supaya mereka mengetahui dan menyedari perbezaan yang ketara antara mereka dengan golongan muslimah generasi pertama yang lahir dari madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita pada ini pun ada ujian yang tentu yang kita alami. Kaum muslimat ini mulia Allah sekalian. Ibu-ibu, perempuan, sesari ni mulia Allah sekalian. Kadang-kadang macam-macam ujian berlaku. Berkahwin ujian, tak berkahwin pun ujian. Dapat anak ujian, tak dapat anak pun ujian. Semuanya ujian. Wa nabluukum bi khairi wa syarri fitnah. Jadi ini adalah gambaran bagaimana ujian itu berlaku dalam hidup. Senang ujian, susah pun ujian juga. Betul. Seperti yang Allah firmankan ya. Jadi untuk kita lihat, di samping itu mereka juga dapat mengetahui bagaimana keimanan yang kuat menjadi pendorong kepada perjuangan dan pengorbanan yang amat mengagumkan dalam jiwa mereka yang sentiasa mematuhi seruan Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi pelita-pelita yang memancarkan petunjuk dalam cahaya kebenaran. Antara mereka adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini alhamdulillah semua. Terima kasih sahabat yang ustaz saya Asma Al-Kanda, masih Amira, alhamdulillah semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Masih lagi bersama kami walaupun dah lama anda tak bersiaran. Ampun maaf. Macam-macam halangan. Allahu Akbar. Puteri pembesar Quraisy. Bapanya Abu Sufyan merupakan seorang pemimpin Quraisy hinggalah peristiwa pembukaan kota Mekah. Walau bagaimanapun Ummu Habibah sebenarnya telah beriman sedangkan bapa masih lagi kafir. Tengok tu hidayah Allah Taala ni Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya. Ayah masih lagi kafir, anak sudah masuk Islam. Desakan bapanya supaya beliau meninggalkan Islam tidak mampu menunturkan tekadnya untuk kekal teguh bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan tekadnya makin kuat, beliau rela menanggung berbagai kesulitan penyiksaan yang menimpa dirinya demi mempertahankan akidah. Kadang-kadang kita baca kisah Allah salah semua di Rosman. Kadang-kadang kita baca kisah wanita yang masuk Islam, gadis masuk Islam, ayah ibunya tak dapat terima, memulaukannya, bahkan menghalaunya daripada rumah, tak ada tempat tinggal. Inilah yang berlaku kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Terima kasih Azhar Zafin, Samsul Azman, terima kasih Ahilwa, Hanisa, sahabat kat Facebook, kat TikTok, kat Insta, terima kasih semua yang hadir. Barakallahu fikum. Jack, Apis, terima kasih. Syahsana. Baik. Ummu Habibah dinikahi oleh Ubaidullah bin Jahshin yang turut masuk Islam sepertinya. Ketika gangguan kaum kafir Quraisy makin dahsyat, Ummu Habibah turut berhijrah ke Habsyah dengan ditemani suaminya. Di Habsyah beliau telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah hingga beliau digelar dengan nama Ummu Habibah. Jauh daripada keluarga ayah ibu. Bayangkan kalau orang perempuan, anak-anak kita travel, berkahwin, duduk jauh kat Jepun, kat UK, kat mana.
mengandung, tentulah kita rasa risau nak pergi tengok cucu kita tu kan. Tapi yang berlakulah sebaliknya kepada Ummu Habibah. Dia melahirkan anak jauh daripada ayah ibunya. Bernama anak yang dinamakan sebagai Habibah itu jauh daripada ayah ibunya, berada dekat Mekah. Bayangkan pada zaman itu pula nak kena naik kapal lagi zaman dahulu, kemudahan, ancaman dalam perjalanan. Ummu Habibah sentiasa sabar menghadapi berbagai cubaan yang menimpa dirinya demi mempertahankan agamanya. Dugaan-dugaan yang dialami di perantauan jauh daripada keluarga dan tanah air, hingga mencapai setahap yang belum pernah dialami oleh dirinya sebelum itu. Semua itu dialami dengan penuh kesabaran. Kita kalau dalam kesusahan, doa apa tuan-tuan? Yang lupa doa yang telah kita pelajari, doa seorang isteri Nabi yang lain yang namanya siapa namanya, ingat lagi tak? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, betul. Iaitu doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni, beri aku gantian lebih baik daripadanya. Orang ditimpa ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku satu lebih baik daripadanya. InsyaAllah ujian yang berlaku itu akan berlalu pergi dan Allah akan gantikan ujian tersebut dengan satu nikmat yang lebih besar daripadanya. Jadi rajin-rajin mengamalkan doa ni yang merupakan satu kebenaran daripada doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menurut Ummu Habibah, dalam mimpiku, aku melihat suamiku berubah menjadi manusia yang sangat buruk rupa dan parasnya. Aku terkejut. Aku lindung pada nama Allah. Kita kalau mimpi yang buruk-buruk, buat apa tuan-tuan? Baca auzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian berulah ke kiri sikit, seperti itu. Kemudian tukarkan posisi tidur kita. Kalau dapat kita bangun sembahyang sunat, lagi baik. Jangan ceritakan mimpi yang buruk ini kepada sesiapa pun, kerana ia merupakan gangguan dari syaitan. Sasafi Sadiqin wa Salam Nusin Muhammad. Kalau salah semua sahabat yang hadir, kisah pagi ini berkaitan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya murtad. Siapakah suami tersebut? Ahlan wa sahlan. Terima kasih Bahrudin Budi. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Anas, Aisyah, Atika. Baik. Rupa-rupanya suami itu telah bermurtad. Berusaha keras untuk mendesak isinya untuk keluar juga daripada Islam. Sepatutnya berpindah dari Mekah pergi ke bumi asing itu, bumi orang-orang Afrika itu, sepatutnya menjadi makin kuat iman, bukan? Tapi Allah SWT dengan percaturannya, kita pun tidak tahu hidayah Allah SWT ini pun tak kekal untuk Ubaidullah bin Jahash, suami kepada Ummu Habibah ni. Tiba-tiba tak semena-mena berada jauh dari Mekah, lagi galak dia untuk melakukan maksiat. Kerana dorongan untuk melakukan maksiat kat negara kafir ini begitu terbuka, tuan-tuan. Bayangkan seorang kita travel ke US contohnya, travel ke mana negara. Tuan-tuan dia mengatakan, hanya Allah saya boleh pilih. Sebab kita pergi ke negara-negara bukan Islam ni yang besar-besar macam negara-negara Europe contohnya, pergilah dengan teman, pergilah dengan isteri, pergilah dengan anak-anak. Kerana tempat-tempat tersebut dorongan untuk melakukan maksiat itu halal segala-galanya pada percaturan mereka. Jadi apa yang berlaku kepada Ubaidullah, suami kepada Ummu Habibah ni, tak kala sampai dekat Habsyah, bumi penghijrahan yang pertama, tuan-tuan kena tahu bahawa sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah, mereka pernah berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni punya seorang raja beragama Kristian yang sangat baik, meraihkan orang datang ke negaranya zaman itu lagi, dan sayang kepada rakyatnya. Itu namanya Najashi, An-Najashi. Syekhuna Al-Imam Dr. Yusuf Qaradawi yang fatwakan kalau kita pergi ke negara-negara barat yang bukan negara kita, yang terdedah untuk melakukan maksiat, tak boleh pergi seorang diri. Tak boleh pergi travel solo. Kerana tempat-tempat itu dorongan untuk melakukan maksiat itu terbuka, macam-macam bentuknya. Abdul Rahman Al-Wasalan, Bruce the Kucing. Bruce the Kucing pun ada juga. Al-Wasalan Nurin Rashid. Terima kasih Nur Izzatin Nabiha, Fas Syazwani, Al-Wasalan semua yang hadir pagi ni. Suami yang murtad itu dengan penuh kuasa daripada dirinya berusaha untuk mendesak isinya keluar. Namun demikian Ummu Habibah telah menolak dengan keras dan tetap bertahankan imannya. Sebaliknya Ummu Habibah mengajak suaminya untuk kembali kepada Islam, namun suaminya menolak. Berikutan kegagalannya mengajak isterinya untuk meninggalkan Islam, akhirnya Ubaidullah terus-menerus minum khamar hingga satu hari dia mati kerana mabuk. Tengok, kerana keseronokan hidup dalam maksiat itu menyebabkan seorang boleh mati.
Tuan-tuan jangan menyangkakan orang melakukan maksiat itu gembira, tenang, seronok. Macam-macam ancaman tuan-tuan. Kita semua tahu kan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang kisah dalam yang melibatkan orang ni tuan-tuan. Seorang abid yang telah melakukan zina dengan seorang perempuan yang dititipkan kepadanya, diamanahkan kepadanya. Cerita dalam kuliah lalu, ingat tak? Ingat tak ingat Noizatin, Al-Salan, Azin Jemaat kan? Adik-adiknya lelaki 3 orang itu nak pergi musafir jauh menuntut ilmu, maka ditinggalkan adik perempuan daripada seorang abid. Orang kuat ibadat tu. Dia sangkakan orang itu boleh menjaganya. Duduk rumah berasingan, tapi syaitan bisikkan, pergilah hantar makanan kepadanya. Dia mungkin lapar, hantar makanan kat luar rumah, hantar pergi. Lalu syaitan cakap padanya, pergilah tengok sekejap budak perempuan tu, tanya apa khabar ke, rumah ada masalah ke. Abang-abang dia tak ada, kau boleh bertanggungjawab kan. Tengok syaitan tazin kepada seseorang perkara yang zahirnya nampak macam amal saleh, tapi dengan amal saleh itu diterjerat melakukan maksiat. Bahaya tuan-tuan. Tahu kisah ni kan? Akhirnya dia pun tanya budak perempuan tu, apa khabar, okey ke, rumah okey ke. Perempuan beritahu, rumah tu sumbat paip contohnya. Maka dia pun mengatakan, okey kalau gitu boleh saya tengok. Mula detik-detik melakukan maksiat itu di trigger oleh syaitan, laknatullah. Akhirnya tuan masuk ke rumah, akhirnya terbiasa duduk sembang, akhirnya terbiasa ketawa-ketawa, akhirnya terjebak melakukan zina. Dan melakukan zina sekali, 2 kali, banyak kali. Akhirnya perempuan itu mengandung. Bagaimana nak tutup aibnya, perempuan itu bersalin saja, dibunuhnya perempuan itu dengan anak tersebut. Ini kisah dibawakan oleh Ka'abul Ahbar, seorang yang masuk Islam pada zaman para sahabat, dari kisah-kisah Bani Israel. Allahu Akbar, Masya Allah. Beginilah syaitan memperdayakan manusia. Saya dah cerita tuan-tuan ya. Habsyah nama sekarang di Ethiopia. Negara ni beza-beza. Dulu sebuah negara mungkin kaya, tapi sekarang mungkin itu miskin. Macam dulu Syria kan. Syria dulu duit dia lagi mahal daripada dolar. Dulu pra kemerdekaan dahulu. Sekarang tak laku duitnya. Macam Argentina, dulu negaranya duitnya sama nilai dengan duit US. Ini tak laku duitnya. Ini yang tuan-tuan keadaan berlaku. Macam negara kita juga. Satu masa dulu RM1 sama dengan $1 Singapura kan. Ini berapa tuan? Macam tu lah maksud saya. Dulu sebuah negara mungkin bangun, maju, tapi oleh kerana perkara-perkara tertentu dalam kehidupan, maka mereka jadi ketinggalan. Begitulah yang terjadi kepada Ethiopia. Ya, satu masa dulu negara yang makmur, kaya, pemimpin-pemimpinnya cemerlang, rakyat-rakyat yang hidup dalam keadaan dihormati, negaranya kaya. Ya, baik. Jadi suami yang murtad ni tadi memujuk, maksa isterinya untuk murtad bersama dengannya, tapi gagal. Maka dia telah mati dalam keadaan yang amat tragik, iaitu mati dalam keadaan minum arak. Baik, Ummu Habibah menghabiskan hari-harinya di perantauan dengan 2 penderitaan. Pertama, jauh daripada keluarga. Yang kedua, menjadi seorang janda dalam keadaan tidak ada siapa pun yang boleh menjaganya. Maklumlah orang perempuan bila tak ada suami, kita kaum lelaki nak mendekati pun takut-takut juga, atau takut timbul fitnah kepada diri kita, timbul fitnah kepada dirinya sendiri. Banyaklah halangan tuan-tuan. Anak kalau anak-anak tu kecil-kecil kan, maka kita yang jadi lelaki budiman, yang carry memang sifat dengan kepemurahan, nak bantu ni kena bantu dengan proper channel lah. Jangan kita pergi berjumpa begitu saja tanpa adab kesopanan. Mungkin isteri kita boleh menjalankan tanggungjawab, mungkin kakak kita, ibu kita, adik perempuan kita, pekerja kita minta disampaikan orang itu, yang penting sampainya, bukan tunjuk dirinya. Gitu tuan-tuan ya. Jadi Ummu Habibah menghabiskan hari-hari di perantauan dengan 2 penderitaan. Yang pertama, jauh daripada keluarga. Keluarga pun kafir. Yang kedua, dalam keadaan hidup dalam menjaga anak yang masih kecil. Suaminya telah mati. Suaminya pula murtad sebelum itu. Akan tetapi keimanannya yang teguh menjadikannya mampu mengalami segala cubaan itu. Beliau amat yakin sekali dengan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Al-Wazuri, Azan Hussein, Kasih Legasi, Al-Wasalan Yati Jalil, Irfan Afia, Salihah, Abu Bakar, Al-Wasalan semua. Maka siapa bertakwa pada Allah, Allah beri yang keluar untuknya. Dan Allah beri rezeki semua yang tak disangka-sangka. Siapa bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Sebenarnya Allah akan menyempurnakan segala hajatnya. Allah menjadikan setiap perkara itu ada kadar masa yang telah ditetapkan untuk diselesaikan. Jadi Allah berkehendak untuk meneguhkan iman Ummu Habibah.
Pada satu hari Sayyidatina Ummu Habibah mendapati ada seorang memanggilnya dalam mimpinya dengan berkata, "Wahai Ummul Mukminin." Beliau ni baru saja kematian suami yang murtad tadi, menjanda, menjaga anak yang masih kecil. Habibah ni tadi tiba-tiba dapat mimpi yang merupakan hiburan yang kedua dalam hidupnya. Dulu mimpi menakutkan melihat suaminya murtad. Allah salam Zani Jiran, Ya Nidin, Allah salam semua yang hadir, Muhammad Hamdi Al-Sharaf. Lalu Ummu Habibah pun melihat dalam mimpinya seorang memanggil beliau dengan gelaran yang sangat mulia, iaitu "Wahai Ummul Mukminin." Lebih pada Datin Seri, Puan Seri, apa lagi? Tuan-tuan ya, Ummul Mukminin tak ada tandingannya. Isteri kepada orang-orang beriman, ibu kepada orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin maksudnya ibu kepada orang-orang beriman ya. Maknanya menjadi isteri Rasulullah lah tu. Beliau berasa sangat gembira dengan mimpi yang dialami itu. Melalui mimpi itu beliau mentakwilkan kelak Rasulullah akan menikahinya sallallahu alaihi wasallam. Aida Ishaq Al-Wasalan. Syarat dengan kuliah ni kena share pada teman-teman yang lain, kena bagi komen. Tanya khabar ke, ucap alhamdulillah ke, cukuplah supaya saya tak rasa keseorangan kat sini. Al-Wasalan Principal pernah bersama Al-Wasalan semua yang hadir. Kita sedang mempelajari kisah manusia yang mulia. Umur mereka mungkin lebih pendek pada umur kita. Kenikmatan mereka hidup zaman mereka kurang nak dibandingkan apa yang ada pada kita. Mungkin seseorang mereka ni kalau hidup zaman kita, melihat kita dah ada dalam syurga agaknya. Yalah, mereka dulu nak kena ambil air jauh, berjalan kaki 1 kilometer, setengah kilometer. Kita ini buka paip je keluar air. Mereka dulu nak panaskan, nak nyalakan waktu malam, kena nyalakan lilin, mungkin boleh terbakar rumah kita, switch saja on. Macam-macam boleh menyala airconnya, kipas angin, macam-macam. Tapi apakah pengorbanan kita untuk Islam ni seperti mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Itu soalannya. Seorang sahabat yang mulia buat satu contoh. Sebuah kereta memang masuk ke satu kawasan, katalah kedai kopi. Semua orang tengok kilatnya, shiningnya, cantiknya. Mereka pun terfikir-fikir, siapa ke yang bawa punya kereta tu, yang duduk bawa kereta ke, yang duduk kat belakang ke, yang duduk belakang kot, bos kot, yang depan kot, mana satu, yang 4 orang ni semua duduk makan roti canai. Orang yang duduk makan roti canai semua tengok siapa yang 4 orang ni, semua pakai smart-smart belaka. Tiba-tiba sebuah lori lalu dekat kereta itu. Semua bangun, tepi sikit, kena kereta aku kan. Semua bangun. Orang pun masih confused lagi. Tengok 4-4 tu bangun. Takkan kereta tu satu memiliki 4 orang sekali. Akhirnya lori tu pun lalu betul-betul tergeser kereta tersebut. Semua marah. Nampak tuan-tuan? Semua marah, 4-4 marah. Tak nampak ke? Buta ke? Macam-macam soalan keluar. Macam-macam kata-kata kejian keluar lah. Tuan-tuan, tak mestilah Akhirnya kereta tu pun dibawa ke bengkel untuk diketuk, dicat semula. Kerana bergeser dengan lori ni tadi, siapa yang keluar duit? Yang keluar duit itu adalah yang punya kereta. Panjang cerita Salasy Osman. Macam itulah Islam. Semua orang sayang pada Islam. Tapi siapa yang sanggup berkorban untuk Islam? Jadi orang yang keretanya bercala, itulah yang akan keluarkan duit untuk baiki kereta tersebut. Ini contoh untuk kita faham. Semua orang klaim di Islam, di Muslim, tapi dia sanggup tak berkorban untuk Islam? Ini soalannya. Tahniahlah puan kami saya CMS. Ada yang masuk ke hutan-hutan berdakwah, Islamkan orang asli. Ada yang mengislamkan orang di pejabat. Ada yang bersedekah banyak sekali. Ada yang kerjanya memang hidupnya untuk Islam. Ada yang jadi ahli politik. Ada jadi businessman. Peruntukan daripada pendapatannya sentiasa ada untuk rumah anak yatim, mahat tahfiz, masjid, memang tak pernah dilupakan. Ada orang punya kedai buku, tak mampu nak ada banyak macam toko korporat, tapi bila tengok je orang susah, dia diskaun sampai 50% supaya orang tu dibaca, jadi dia baik. Tuan-tuan, ini peranan kita semua, tuan-tuan. Nanti akan ditanya semua oleh Allah SWT. Apa pengorbanan kita untuk Islam? Begitu ya. Assalamualaikum Fly, Alhamdulillah semua yang dimiliki Allah sekalian. Jangan lupa tau, kami bulan 9 ni ada satu trip ke Krabi. Kami nak belajar berdakwah. Masih ada kekosongan. Bagi tuan yang minat, mari join bersama-sama. Kerana perjalanan insya-Allah kita nak belajar berdakwah daripada seorang pendakwah berkaliber yang saya kenal pasti telah mengislamkan ribuan orang. Hari Raya Haji yang baru-baru ni pun satu kampung diislamkan olehnya. Yalah, dia tangkap ketua dengan pembantu kampung itu, ketua kampung habis semua satu kampung masuk Islam. Nak belajar tak? Yang Mulia Raja Zain, jom join saya dalam trip ini. Masih ada kekosongan. Boleh start tengok dekat Facebook Zazan Travel, dekat TikTok, dekat apa lagi, Insta. Kami ada menawarkan perjalanan ini bersama dengan pimpinan saya sendiri.
Saya pun nak pergi belajar. Ramai kawan kita yang bukan Islam, yang belum dapat hidayah. Tapi apakah ayat yang kita nak petik tu, insya-Allah dia jadi orang Islam. Kata sahabat saya ni kan, dia mengislamkan orang Kristian rekod 5 minit saja. Kalau orang Buddhis tu masa 7 hingga 10 minit. Kalau orang Hindu masa lebih sikit. Tapi insya-Allah kita petik dengan perkataan yang betul, insya-Allah orang tu masuk Islam. Jadi biasanya kalau orang tu masuk Islam kan, orang tu baik, semua kebaikan tu disalurkan dalam akaun kita, di samping dia dapat tak kurang sedikit pun, dia pergi haji, kita dapat pahala haji. Anak-anaknya satu keluarga semayang, kita dapat pahala semayang. Bahkan kan kita semayang satu hari, dapat pahala 50 orang semayang. Orang tu pun tak kurang apa yang dia dapat. Bagi tuan-tuan yang minat untuk join kami dalam trip melancong sambil berdakwah ni, belajar dakwah ni, sila daftar segera. Package Balkan ada tak? Boleh check dekat Zazan Travel Balkan ada, Baitul Maqdis ada. Baitul Maqdis pun saya akan pimpin sendiri. Tahun depan lah, bulan 2 insya-Allah. Kita akan pergi ke Baitul Maqdis dan kita akan pergi umrah sekali. Siapa yang minat boleh join. Trip ke Baitul Maqdis ada, ke Balkan ada, ke Mesir ada. Ke Mesir satu lagi. Ke Morocco, ke Spain. Kemudian kita juga ada trip ke Uzbekistan. Saya pun balik pada Uzbekistan. Ya Allah, cantiknya bumi Uzbek. Melahirkan ramai muhaddisin. Cuma terbantutnya kelahiran tersebut kerana penjajahan Soviet pada awal abad ke-20 yang lalu. Mereka telah dijajah selama lebih kurang 70 tahun dari 1920 hingga 1990, mengakibatkan semua program keagamaan terhenti. Orang tak dibenarkan memiliki Quran, orang tak benar semayang, masjid-masjid ditukar jadi sinema sebahagiannya. Allah, sedih. Tapi kalau kita pergi situ, kita tengok terharu. Di situlah bumi Imam Bukhari, Imam Samarkandi, Imam Tirmizi. Bagi tuan-tuan yang minat untuk pergi Uzbek, saya sangat galakkan. Jom pergi bersama dengan kami, Zazan Travel. Kemudian dalam perjalanan kita akan belajar kitab apa tahu? Kitab Adabul Mufrad. Mana kitab Adabul Mufrad ni? Ni kitab ni. Dalam perjalanan lalu saya dapat terangkan kepada para jemaah kitab ni. Kitab Imam Bukhari ni, Adabul Mufrad. Ni trip kita ke Selatan Thai, ke Krabi ni adalah untuk belajar surah Yasin. Kerana surah tu menceritakan tentang dakwah. Hamidah Syawal, Eliza, join kami. Dan bagi menunaikan umrah pun ada kekosongan lagi. Bulan 9 ni pun ada kekosongan. Kami ada tiket yang confirm dan hotel yang confirm. Join kami dekat Zahazan Travel. Ingat umrah, ingat Zahazan Travel. Ingat Balkan, ingat Zahazan Travel. Ingat Baitul Maqdis. Ustaz Zahazan pun ada pimpin grup ke sana. Ingat ke Morocco, Spain, Ustaz Zahazan ada pimpin grup ke sana. Dan ke Mesir pun kita ada pimpinan daripada saya dan juga daripada Ustaz Fadil Syekh Fawaz Fadil Zina, ahlan wassalam semua yang hadir pada pagi ni. Nomor Zina Abdul Hamid, ahlan wassalam. Jadi mimpi yang indah itu diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang saleh, salihah. Kita nak dapat mimpi yang baik-baik, nombor satu sekali kena makan yang halal, kena ikut sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, jangan berbohong. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, insya-Allah mimpinya adalah mimpi yang benar, yang merupakan 1/46 daripada kenabian. Terima kasih Ustaz Nurli. Siapa yang minat untuk join kami dan trip ke Krabi, ke Selatan Thai untuk belajar dakwah daripada sahabat saya yang telah mengislamkan ribuan manusia di sana. Dekat stesen bas pun diislamkan orang, dekat dalam kereta api diislamkan orang. Dia pergi kampung halaman orang-orang bukan Islam, orang Budi sebagainya. Ramai orang, ribuan orang telah masuk Islam di tangannya. Alhamdulillah. Hidayah itu milik Allah, tapi kita kena usahakanlah Sahabat kita kat office ramai orang bukan Islam, tapi orang yang baik belum dapat hidayah. Jalan tangga kita ramai yang baik-baik, mereka belum lagi Islam. Mari kita ikut program ni, supaya kita dapat tip bagaimana mengislamkan orang keliling kita. Kadang-kadang yang lebih menyedihkan ada adik-adik kita yang belum masuk Islam. Aku tahulah kau betul orang Sabah Sarawak contohnya. Tahulah kau dapat aku belum dapat hidayah. Bagaimana kita nak penting hidayah tu dengan kata yang betul, tanpa mengecilkan hati dia, mendorong dia untuk berfikir dan mengajak dia untuk masuk Islam. Kami ada modul. Siapa nak modul ni kena ikut trip kita pergi ke Selatan Thai, ke Krabi. Tak lama lagi bulan 9 ni. 23, 24, 25, 26. 4 hari saja. 23, 24, 25, 26 September. Jom join kami. Baik. Jadi benarlah takwilannya itu. Tak lama kemudian edahnya berakhir. Datang seorang pembantu wanita Raja Najasyi, Raja Habsyah, memberitahu bahawa Rasulullah akan menikahinya dalam masa terdekat. Bagaikan tak percaya dengan berita gembira itu. Beliau berkata pada pembantu tersebut dengan penuh rasa syukur, semoga Allah menyampaikan berita gembira untukmu pula. Ini sunat. Kita berkata kepada orang yang bawa berita gembira kepada kita, bagilah hadiah kepadanya. Kalau tak bagi hadiah, cakap kepada jazakallahu khairan. Kalau kita tak mampu nak balas budi orang,
katalah jazakumullahu khairan ataupun jazakallahu khairan atau barakallahu fik. Siapa yang berkata demikian, kata Nabi, dia telah berkata satu, mendoakan kebaikan yang sangat banyak. Beruntunglah orang yang mendapat doa tersebut, kata Nabi kita SAW. Kerana kita dah hidup, kadang-kadang tak mampu kita nak balas budi orang pada kita. Masa kita belajar dulu, contohnya Cikgu Amir Farid, Mrs. Nur Hidayah, Ruqyah Ismail, kadang-kadang orang bagi pada kita bantuan waktu belajar. Kita masa tu budak-budak, mana ada duit nak bayar balik. Kita balik saja daripada belajar di universiti, balik kampung halaman, orang yang bantu kita tu telah meninggal dunia. Jumpa pula keluarganya, anak-anaknya untuk kembalikan bantuan tersebut. Apa yang kita anggap sebagai pinjaman itu, keluarganya, anak-anaknya tolak dengan baik. Kasih Ustaz dah jadi Ustaz, Alhamdulillah, syukur. Moga doakan ayah saya. Allahu Akbar. Jadi katakan kepada orang ni, jazakumullahu khairan ataupun barakallahu fikum. Mahani Chapel. Masyida Murni Mahmud, The Diary of Fasma, Diary apa saya nak baca ni, Alif Tahir, Al-Wasalam semua dari Ramli. Baik, selanjutnya beliau menghantar utusan kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As untuk menjadi wakilnya sebagaimana dia meminta Rasulullah yang disampaikan oleh Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi sendiri diminta Rasulullah untuk menjadi wakil baginda. Walau bagaimanapun Najasyi ni kita semua sedia maklum, beliau tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Walaupun dia masuk Islam, dia ahli politik, dia tak kesempatan untuk pergi ke Madinah, ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Kita tahu ada khalifah Islam yang tak sempat pergi haji pun ada. Kerana mereka sibuk memperjuangkan Islam. Mereka tu adalah kemaafan di sisi Allah. Ada orang kerana banyak sangat tanggungjawab, memang dia tak mampu untuk pergi haji. Duit dia ada tapi kesempatan tak membenarkan, maka tak sempat pergi haji. Begitu juga berlaku kepada Najasyi, tak sempat jumpa Rasulullah walaupun dia seorang yang mempunyai kemampuan. Macam yang kita belajar tu, siapa namanya? Wais Al-Qarni. Beliau dari Yaman, tak sempat jumpa Rasulullah kerana kemiskinan. Abu Muslim Al-Khawlani. Ini semua tabi'i. Walaupun mereka hidup zaman dengan Nabi, tapi kerana mereka tak berjumpa dengan Nabi, mereka tidak jadi sahabat Nabi. Mereka jadi tabi'i. Jamak dia tabi'un. Tabi'un. Pada hari yang ditetapkan Raja Najasyi mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada di Habsyah, mereka semua datang di bawah pimpinan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi yang menjadi ketua delegasi hijrah yang ke Habsyah itu. Raja Najasyi pun menyampaikan ucapan Alhamdulillah, Al-Malik Al-Qudus, Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Jabbar Al-Mutakabbir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah alladhi basyara bihi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Najasyi ni masuk Islam, tuan-tuan tahu kan? Beliau masuk Islam. Walaupun dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia masuk Islam pada tangan Ja'far bin Abi Talib. Tak kisahlah sesiapa yang boleh jalankan peranan mengislamkan orang ni, pemimpin ke, rakyat biasa ke, ustaz ke, cikgu ke. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya ada satu kisah menarik tau. Ambil iktibarlah kisah ni. Ada seorang perempuan, dia bekerja sebagai apa kita panggil GRO, kerja yang kurang baik lah. Maka datanglah ke kelab itu seorang bangsa Europe, orang Eropah ni, orang Itali tak silap saya. Maka orang Itali ni pun masuk Islam di tangan budak perempuan yang bekerja sebagai GRO itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini hidayah Allah. Dan apa yang saya tahu, lelaki Itali ni memang bagus keislamannya. Dia iktikaf kat masjid, kuat puasa, tapi dia masuk Islam di tangan seorang perempuan GRO. Dan kemudian dia cuba nak berkahwin dengan perempuan ni, tapi perempuan ni sudah pun berkahwin, Allah terima taubat daripada semua. Cerita-cerita hidayah ni benda yang pelik-pelik, tuan-tuan. Allah bagi hidayah kepada siapa dia kehendakinya. Siapa yang Allah bagi hidayah kepadanya lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Siapa yang boleh menyampaikan hidayah Allah, macam saya sebut tadi, kalaulah entah hidup kita target 10 orang masuk Islam dengan sebab apa kita usahakan pun dah cukup baik, tuan. Jangan tak ada langsung niat dan usaha seperti ini. Itu sebab saya ajak sangat tuan-tuan ni, cikgu-cikgu yang telah bersara, tuan-tuan pegawai-pegawai yang telah bersara, jom ikut saya program belajar mengislamkan orang. Kita belajar secara amali. Dekat sahabat saya ni, dia boleh cakap Melayu kerana dia berkahwin pun isinya orang Melayu, orang Malaysia. Doktor, beliau ada PhD tau, dalam sebuah universiti terkemuka di dunia, ada PhD dalam bidang dakwah, dan beliau praktikkan dakwahnya. Alhamdulillah, ribuan orang telah masuk Islam di tangannya. Daftar segera, tempat sangat terbatas. Saya pun tak bercadang nak buat ramai-ramai, kerana kita nak dalam program belajar berkursus, ada modul bagaimana kita nak mengislamkan orang. Kerana keliling kita seperti nyatakan tadi, ramai orang yang berpotensi masuk Islam tapi kita tak sebut padanya.
Tiba-tiba jadi masuk Islam, dia kata pada kau, Zazan, aku kawan kau lama, kau tak pernah cerita pada aku tentang Islam. Kan menyesal pada masa tu, tuan-tuan. Sahabat saya tahu, pendakwah terkenal di luar negara bercerita. Negara tersebut banyak bekalkan macam-macam barang kepada kita. Keretanya, baterinya, macam-macam peti ais. Ya, akhirnya orang daripada negara tersebut masuk Islam. Masuk Islam, jumpa kawan saya ni yang biasa buat kerja. Beliau ni sebelum tu adalah seorang engineer. Kata kepadanya, Mamat lah kata contohnya, Mamat, kau berniaga, kau belajar kat negara aku ya. Kau macam barang kau berniaga kat negara kau ya, dengan barang-barang negara aku. Wakil itu dan sebagainya. Kau tak pernah kata pada aku kalimah Islam tak guna. Dia cakap itulah, tak patut kau sangat pada aku, Mamat. Mamat tu mulai hari itu menyesal tak sudah, tuan-tuan. Dan dia berusaha untuk belajar metod dakwah yang betul. Akhirnya dia jadi pendakwah pada hari ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita dapat peruntukkan sikit masa bagi yang ada kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kami dalam program ke Selatan Thai pada bulan 9 nanti. Ingat tahu 23 bulan, 24, 25, 26, 4 hari saja. 4 hari 3 malam. Kita fly dari KLIA, stop kat Krabi. Kat Krabi kita naik bas pergi ke beberapa tempat. Kita pergi juga melancong, makan-makan, pergi juga. Bukan pergi berdakwah sepanjang masa, tak. Ya boleh ikut lelaki perempuan, boleh ikut. Kita pergi dengan isteri kita ke contohnya. Program kita ni diatur ada 2 slot dakwah yang kita belajar. Dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join kami dalam trip ke Krabi, lelaki perempuan dialu-alukan. Terutamanya bagi mereka yang telah pun bersara, kita nak belajar berdakwah, gunakanlah hari-hari berbaki dan hidup kita di samping kita pergi ke masjid, ke surau juga, kita berusaha untuk mengislamkan orang. InsyaAllah, kerana kita nak suburkan perasaan macam tu. Kerana ramai kalangan kita, termasuk saya, cukup takut nak cakap benda-benda ni. Padahal keliling kita ramai orang berpotensi yang baik-baik. Masa belajar kat universiti dulu, kata seorang budak, kawan-kawannya bukan Islam, itu yang ingatkan dia. Mat, pergi sembahyang Jumaat, Mat. Dah pukul 11, 12, kau nak pergi bila? Kau dapat telur ayam. Dia tahu pula tu datang lambat dapat telur ayam. Ada yang masuk Islam kerana nak berkahwin. Moga Allah beri hidayah kepadanya. Tapi kita nak menjentik hati teman-teman kita yang belum lagi Islam ini, yang baik-baik keliling kita. Aku tahulah Islam betul-betul, tapi aku dia send pada kita mesej yang baik-baik juga setiap hari. Saya tahu tuan-tuan macam tu, tapi belum berani buka mulut. Takut salah, takut nanti dianggap provokatif dan sebagainya. Saiful Nizam, ahlan wasahlan semua. Barakallahu fikum. Baik, jadi nampaknya Raja Nasyid ini mengumpulkan orang Islam dan kemudian mengucapkan syahadah dan mengucapkan kalimah-kalimah dipanggil khutbatul hajah. Ini yang biasa Nabi ucapkan untuk menjadi khutbah nikah pada hari itu, ya. Lalu beliau kemudiannya menulis surat kepadaku berkenaan dengan mengaturkan pernikahan baginda dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Maka permintaan baginda itu aku penuhi. Bahkan aku telah pun menyerahkan wang sebanyak 400 dinar untuk Ummu Habibah. Banyak, tuan-tuan. Inilah isteri Nabi yang paling banyak mas kahwinnya, iaitu 200 dinar. 400 dinar. Cuba tuan-tuan kali 400 dinar kali dengan 1,000, apa tuan-tuan? 1 dinar dengan 1,000 ringgit tau. Jadi jutawan lah Ummu Habibah. Yalah, maklumlah kerana dikahwinkan oleh Najasyi, raja. Dan negara Habsyah pada masa itu, negara yang kaya, tuan-tuan, dimuliakan sekalian. Bahkan untuk pengetahuan tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak tempat nama Bir Ali, tempat kita bermikat dari Madinah menuju ke Umrah tu? Tahu tak tempat nama Bir Ali? Bir Ali. Nama Bir Ali itu nama yang baru tau. Nama sebenarnya Zulhulaifah tau. Nabi namakan demikian. Nabi namakan Zulhulaifah. Bir Ali itu nama yang datang kemudian. 1000 tahun lepas Nabi wafat. Tiba-tiba muncul nama Bir Ali. Dan Bir Ali itu mengatasi nama yang Nabi pernah sebut, Azira Abdul Aziz. Kenapa terjadi demikian ni? Untuk pengetahuan, kerana ikhlasnya Sultan Muhammad Ali. Beliau bukannya Ali karamallahu wajhah tau. Beliau datang 1000 tahun lepas Nabi SAW. Beliau merupakan seorang raja yang sangat saleh, kaya. Dan kita ini kata kaya je Sultan Brunei kan. Dulu Sultan Muhammad Ali ni kaya macam Sultan Brunei. Negaranya Ethiopia. Bayangkan Ethiopia lalu negara kaya, tuan-tuan. Dia punya kekayaan tu, dia infak buat kawasan Bir Ali tu dibangunkan supaya orang selesa nak bermikat kat situ. Sehingga nama tersebut hilang. Nama yang Nabi berikan, muncul nama dia pula. Ini tak lain tak bukan, kata para ulama, menunjukkan kepada bagaimana Allah telah menerima effort, juhud ataupun inisiatif dia lakukan, kesalehannya, ketakwaannya itu kerana dikumpulkan
Dia buat masjid itu untuk Nabi SAW dengan mengatakan, tengok orang nak menunaikan umrah kena berhenti kat sini tak selesa tempat. Beliau tukar tempat itu menjadi satu binaan yang sangat indah, cantik, besar, selesa, parking bas luas. Gitu tuan-tuan ni. Jadi orang-orang Ethiopia dahulu merupakan orang yang sangat terhormat, raja-raja mereka, pemimpin mereka, kerana orang yang saleh di kalangan mereka. Ketahui olehmu saudara, Sayyidina Bir Ali itu bukan nama Sayyidina Ali tau. Bir Ali itu adalah merujuk kepada ini adalah satu binaan yang dibina oleh Sultan Muhammad Ali, seorang sultan yang saleh, yang kaya dari Afrika. Dulu Afrika merupakan negara yang sangat prosper. Begitu Terus berkongsi Arifin Arif, Al-Masalah Syikin Wahan. Dah share pada teman-teman tak? Tolonglah share, janganlah tengok seorang saja. Mudah-mudahan kebaikan ni dapat beredar kepada masyarakat. Orang buat maksiat, diviralkan ke sana kemari satu dunia tengok. Kita benda-benda ketakwaan ni, kuliah-kuliah yang menambah iman, mudah-mudahan dapat dipanjangkan juga. Moga setiap kita ada pahala pada pagi ni. Rawatan lebah, wassalam semua. Ada jual lebah ke? Ke jual madu? Lebah tak boleh jual. Yang kita jual madunya. Baik. Seterusnya, sungguhnya aku yang baik dan menjadi keinginan Rasulullah. Dengan keinginan Rasulullah ini, maka dengan ini aku nikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ini namanya nikah secara wakil. Diwakilkan. Selanjutnya, Raja Rashid dan Khalid bin Sa'id melakukan upacara penyerahan mahar berjumlah 400 dinar itu. Allahu Akbar. Banyak bertukar jadi kaya Ummu Habibah. Kalau bagian Ummu Habibah ni, tak menggunakan sedikit pun daripada kekayaan yang ada itu untuk dirinya. Semuanya untuk Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kita ni kalau berkahwin, mas kahwin isteri tu milik dia tahu. Haram kita ambil. Kalau belum bayar, kena bayar balik. Kan ada orang kadang kahwin, mas kahwin tak bayar. Hutang, sampai mati tak bayar. Wajib bayar tau. Apa yang isteri kita punya tu bukan duit kita ni, ingat. Begitu juga apa yang anak dapat pada hari raya tu haram kita ambil. Itu milik mereka. Melainkan kalau kita terdesak sangat, maka kita minta baik-baik. Tuan-tuan ini hukum dalam Islam. Baik. Selanjutnya, Raja Rashid dan Khalid Walid melakukan penyerahan mahar berjumlah 400 dinar itu. Raja Rashid seterusnya mengadakan majlis kerajaan sempena pernikahan itu kepada para hadirin. Dibagi mereka makan, dibagi mereka kerajaan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Subhanallah. Demikianlah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik. Berikutan kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar, maka datanglah gerombolan rombongan kaum Muhajirin dari Habsyah, sehingga Rasulullah bersabda, aku tidak tahu yang mana buatkan aku gembira, apakah kemenangan di Khaybar ataupun kepulangan Ja'far bin Abi Talib. Nabi gembira bukan kepalang. Kepulangan isinya itu dari jauh, dan pimpinan Ja'far bin Abi Talib yang sangat amanah. Nabi mencium Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Allahu Akbar. Ummu Habibah bersama dengan rombongan Muhajirin tiba. Nabi pun bersama dengan Ummu Habibah. Peristiwa itu berlaku tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah. Usia Ummu Habibah pada masa itu mencapai 40 tahun. Beliau menyertai rombongan bintang-bintang yang bergemerlapan bersama dengan Ummahatul Mukminin yang lain. Allahu Akbar. Tak adalah satu nikmat lebih besar daripada nikmat hidup bersama dengan Rasulullah SAW, menepati mimpi yang beliau alami pada sebelum itu, tuan-tuan. Ummu Habibah seorang wanita yang sangat meletakkan agama sebagai keutamaan mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau pernah mengisytiharkan kesetiaannya hanya didikasikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk yang lain. Perkara itu dibuktikan dengan sikapnya terhadap bapanya Abu Sufyan datang menemuinya Madinah. Tujuannya adalah untuk menerima bantuan Ummu Habibah agar memujuk Rasulullah supaya bersetuju memperbaharui tempoh perjalanan Hudaybiyah yang telah dilanggar oleh kaum musyrikin Quraisy. Sebaik saja Abu Sufyan nak duduk di atas hamparan tikar di rumah anaknya itu, Ummu Habibah segera menarik tikar itu. Dengan penuh keheranan Abu Sufyan bertanya, wahai anakku, kenapa sikapmu itu? Maka jawapannya, ini tikar Rasulullah duduk di atasnya. Sedangkan ayah seorang yang musyrik, najis, tidak berhak duduk di atas tikar ini. Ya Allah, sampai ke tahap macam itu sekali. Tak bagi ayahnya duduk atas tikar yang diduduki oleh Rasulullah SAW. Mengatakan ayahnya kafir, suaminya Rasulullah SAW. Tak wajar duduk di tempat yang sama. Macam itu sekali. Nabi tak pernah ajar, tuan-tuan. Tapi ini namanya hamasah. Semangat yang disertai dengan kecintaan. Jangan semangat saja tak ada ilmu, tak boleh juga. Zelha Alhamdulillah, Kak Along. Saya nak berhenti dan kuliah sekejap lagi.
Abu Sufyan berkata lagi, demi Allah, wahai anakku, sejak berpisah denganku, kamu telah ditipu macam-macam keburukan. Dengan penuh keyakinan Ummu Habibah menjawab, bukan begitu. Malah Allah telah berikan kepadaku petunjuk untuk ikut Islam. Namun dirimu, wahai ayahanda, sebenarnya engkau tidak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Engkau dan yang kau sembah itu hanya merupakan batu yang tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Mendengar jawapan anaknya itu, Abu Sufyan terus berlalu dengan penuh kekesalan dan kekecewaan. Walaupun akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, kita semua tahu dalam pembukaan kota Mekah. Nabi telah pun memuji dan meletakkan Abu Sufyan tempat yang wajar, mengatakan saya masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat, sebagai satu motivasi untuknya masuk Islam, mengiktiraf ketuanannya, kepimpinannya. Tuan-tuan ya, sikap yang ditunjukkan Ummu Habibah ini merupakan bukti kebesaran kemuliaan yang dimilikinya. Seandainya wanita sekarang dapat mencontohi kemuliaan Ummul Mukminin ini, pasti macam-macam kebaikan dapat dicapai. Yang ni yang saya cerita tadi. Mungkin kalangan perempuan ada ujian tertentu dialami dalam hidup, kematian suami, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Mintalah pada Allah, kerana dialah yang beri. Sebagaimana Allah telah beri kepada Ummu Habibah suami yang saleh, ketua para salihin Rasulullah. Allah yang sama juga yang kita beribadah kepadanya juga mampu beri kepada kita satu yang istimewa. Jadi kalau tidak membentuk suami pun, mungkin anak-anak yang dapat menjaga kita hari tua, yang dapat dengan menantu-menantu yang saleh, muslih, yang juga kedudukannya tak kurang hebat. Jadi bersabarlah atas ujian berlaku. Apapun doa seperti yang telah diajar oleh Rasulullah SAW tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kepada engkau lah, daripada engkau lah kami datang, kepada engkau kami kembali. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku satu yang baik daripadanya. Doa ini dibacakan oleh mereka yang tipu musibah. Allah Ta'ala menghilangkan musibah dan menggantikan untuk mereka satu yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada pagi ini. Walaupun dah lama saya tak berkuliah, tak sangka pula ramai datang pada pagi ini. Terima kasih sahabat daripada Singapura, dari Brunei, dari Indonesia, tak lupa dari Malaysia yang banyak bagi sokongan. Terima kasih. Orang Johor pun ada, orang Negeri Sembilan pun ada, orang Melaka pun ada, orang Pahang. Terima kasih semua sahabat yang hadir. Bagi tuan yang minat untuk mengikuti kami perjalanan trip ke Selatan Thai, ke Krabi untuk melancong, makan-makan dan berdakwah, jom join kami dalam perjalanan 14 ni. Tak banyak tempat kosong yang tinggal. Segera daftar di kad Zazan Travel. Dan mereka yang nak pergi menunaikan umrah juga ada kekosongan lagi untuk bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kami tiket confirm, hotel pun dah confirm. Segera daftar ya, sebelum terlambat. Yang nak pergi Baitul Maqdis pun boleh daftar segera. Kita ada trip pada bulan 12, bulan 2. Tuan-tuan ya, bulan 12 ni hanya pergi ke Baitul Maqdis saja, tapi bulan 2 nanti kita pergi Baitul Maqdis dan juga umrah sekaligus. Bulan 2 tu pimpinan saya insya-Allah. Jom bagi tuan yang berkesempatan, tak tahu bila kita boleh pergi lagi ke Baitul Maqdis, ke Palestin, jom join kami dalam trip ke Baitul Maqdis, ke Balkan, ke mana lagi, ke Spain, Morocco, ke Turki, ke Selatan Thai yang terdekat ni. Apakah sikap haruan maka anak termasuk sifat musyrik? Ini merupakan satu dosa besar. Kena bertaubat kepada Allah SWT dan kena berhijrah. Iaitu kalau perkara ini berlaku, hendaklah dipisahkan antara anak tersebut dengan orang yang berkenaan, supaya jangan duduk sekali lagi menjauhi perkara ini berlaku pada masa akan datang. Yalah, sama ada dijaga oleh makcik-makciknya atau siapa yang amanah, dipindahkan ke sekolah, berasrama ke sebagai contohnya, supaya perkara ini tak berlaku lagi, mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku pada masa akan datang. Buatan tersebutlah haram, ia bukannya syirik. Pelakunya boleh diampunkan oleh Allah dengan sebab taubat nasuhah yang dilakukan dan mengembalikan hak pada yang terbabit. Terima kasih semua tuan. Jumpa lagi insyaAllah pada pagi esok dengan izin Allah. Kenal aku dan doamu. Kalau bagi minat untuk dapatkan buku ni, Isteri dan Puteri Rasulullah, boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Murah je buku ni. Dapatkan buku ni pada harga RM35. Hadiahkan untuk isi kita, anak-anak perempuan kita, supaya baca dan contohi para salafus salih yang punya jasa besar untuk Islam, kalangan isteri dan juga anak-anak perempuan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih semua Mahani Daud. Terima kasih pada Mr. Azan, Mrs. Azan. Terima kasih kepada Lina, Rawatan Lebah, Syidah. Bolehkah anak itu benci ayahnya? Sebaik-baik perkara memberikan keampunan. Kerana fa'fu wasfahu. Beri keampunan itu lebih tenangkan hati. Bertaubatlah kepada Allah bagi yang terbabit.
dan tukarkan tempat kedudukan kita agar tidak duduk di tempat yang sama lagi sebagai satu usaha hijrah. Terima kasih Mas Najwa, terima kasih Kalsum, terima kasih yang menyokong Zazan Travel, Telaga Biru, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. Terima kasih tuan. Bagi mereka yang berminat, yang berkesempatan untuk ikut trip kami ke Krabi dan belajar berdakwah, melancong dan juga makan-makan ni, bukan saja berdakwah tau, kita juga pergi tempat menarik, pergi ke pulau-pulau. Yang belum pernah pergi Thailand, memang kena pergi dah, tempat ni cantik. Sampai tu paling utama sekali, kita belajar bagaimana berdakwah dengan sahabat saya, pendakwah berkaliber yang telah punya jasa mengislamkan ribuan orang dekat Thailand. Jom kita belajar. Terima kasih tuan, daftar segera dekat Zazan Travel, tempat sangat terbatas. Terima kasih. Bagi mereka yang belum join kami dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan, dijemput buat demikian. InsyaAllah ada banyak manfaat yang dikongsikan, kuliah, fakta, doa yang dikumpulkan ada di situ. Terima kasih semua. Jumpa lagi bagi esok insyaAllah pada waktu lebih kurang sama, antara 7 hingga 7.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hairul. Terima kasih Nuruli. Terima kasih Cikgu Rohayu. Terima kasih Sarima. Terima kasih Syarul Abdul Aziz. Fast 1710. Terima kasih semua. Latifah, Muhammad Isa, Masih, Amira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustani Nazir Nazri. Selamat siang Masyur. Ustaz Nulis. Terima kasih Ustaz Hafiz Niqin. Syah Hassan, Salihah Abdul Aziz. Alhamdulillah semua. Muhammad Jauh. Terima kasih. Puan Kamisa dari jauh dari Singapura, terima kasih. Zawiyah Ibrahim, terima kasih. Oleh Thailand, insyaAllah oleh Thailand pun ada juga. Taufik Yusof, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.